Bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua boleh duduk. Okey, bacakan doa. Amin. Okey, baiklah. Sebelum kita nak mulakan kelas hari ini, Ustaz akan tunjukkan satu slide kat depan. Okey. Slide kat depan ni Ustaz nak minta untuk semua orang tengok, baca dan fahamkan apa benda yang Ustaz tunjuk kat depan ni. Okey? Okey. Ustaz nak minta Izzah. Izzah, tolong bacakan apa slide yang Ustaz tunjuk kat depan ni. Boleh Ustaz. Ali meninggalkan solat kerana menghadiri perlawanan bola sepak di stadium dari pukul 6 petang hingga pukul 11 malam. Okey, terima kasih Izzah. Okey. Ustaz nak minta seorang untuk ceritakan, bagi tahu Ustaz apa benda yang dia nampak daripada pembacaan Izzah tadi. Siapa nak? Saya Ustaz. Okey, Syuhada. Okey, Syuhada, boleh tak bagi tahu Ustaz apa yang Syuhada nampak daripada cerita pembacaan Izzah ni tadi ni, berdasarkan slide yang Ustaz tunjuk ni lah. Apa dia? Situasi yang dibacakan oleh Izzah sebentar tadi ialah seorang remaja yang menonton perlawanan bola sepak dari pukul 6 petang sehingga 11 malam. Okey, bagus. Terbaik, mantap. Okey, sekarang kita nak tengok ada berapa orang dalam pembacaan tadi. Zahra, Ustaz nak tanya. Berapa orang, Zahra? Okey Ustaz, dalam situasi tersebut ada seorang je Ustaz. Okey, bagus. Semua nampak fokus kat situ Okey, baik. Semua nampak berikan perhatian. Okey, Ustaz nak minta Arifah. Daripada pembacaan Izzah dengan Syuhada tadi, ada perkara lagi tak yang pemuda tadi tu buat selain daripada dia pergi tengok bola dekat stadium? Apa dia? Ustaz, ada satu lagi perkara yang Ali buat, iaitu sewaktu dia menonton perlawanan bola sepak, Ali meninggalkan solat. Okey, bagus, mantap Arifah. Betul-betul fokus ni. Okey, dia meninggalkan solat. Okey saya nak tanya, kali ni saya tanya lelaki pula. Okey, Akmal, lelaki. Okey, Akmal selalu kan pergi tengok bola dekat stadium. Okey, pada pandangan Akmal lah kan, Akmal selalu pergi tengok bola dekat stadium. Bagaimana keadaan surau dekat stadium tu? Dan boleh tak Akmal kaitkan apa benda yang menyebabkan pemuda tadi tu, Ali tadi tu, dia meninggalkan solat? Dia meninggalkan solat dan keadaan surau di stadium tu. Boleh tak ceritakan kat kawan-kawan? Ya Ustaz, saya selalu pergi ke stadium untuk menonton bola sepak dan surau stadium sangatlah kotor. Jadi pada pendapat saya, mungkin Ali meninggalkan solat kerana tak jumpa tempat yang bersih untuk solat. Okey, bagus Akmal. Okey. Mantap semua jawapan masing-masing. Semua betul. Ustaz bagi 10/10 markah Ustaz bagi kat semua. Okey, baik. Berdasarkan cerita-cerita jawapan masing-masing tadi tu, hari ni Ustaz nak ajar apa? Ada kaitan dia. Okey, hari ni kita akan belajar tentang apa dia? Rukun solat. Wajib, syarat wajib solat dan juga syarat sah solat. Syarat sah solat tadi ni ada seorang dah sebut tadi tu, iaitu Akmal.
Akmal dah sebut, nak solat kena bersih Ustaz. Surau tu kena bersih. Kalau tak sah, kalau tempat tu tak bersih, tak sah solat Ustaz. Akmal dah sebut dah tadi jawapan dia. Okey, faham semua? Okey, mari kita teruskan pelajaran kita. Semua keluarkan buku teks masing-masing. Okey? Okey, baiklah. Seterusnya, kita akan lihat apakah itu syarat wajib solat. Syarat solat terbahagi kepada 4. Yang pertama, Islam. Apakah itu Islam? Islam di sini merujuk kepada seluruh individu ataupun seseorang yang beragama Islam wajib ke atasnya untuk menunaikan solat fardu. Yang kedua, baligh, iaitu apabila seseorang itu sudah mencapai akal baligh. Bagi lelaki, iaitu telah bermimpi dan dia wajib mandi wajib dan seterusnya wajib menunaikan solat. Dan bagi wanita pula baligh ni iaitu apabila dia sudah mencapai apabila dia sudah datangnya haid. Okey, seterusnya berakal. Berakal ni apabila seseorang individu itu dia berfikiran waras dan dia mempunyai akal fikiran sebagai seseorang individu yang normal, wajib ke atasnya untuk menunaikan solat. Dan yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Ini untuk perempuan lah. Okey, seterusnya syarat sah solat. Kalau tadi kita dah lihat apakah itu syarat wajib. Dan yang keempat, syarat sah solat. Syarat sah solat ni dia merujuk kepada ada 5 perkara. Jika kita tidak memenuhi kelima-lima perkara ni, solat kita tu tidak sah. Tetapi kita wajib menunaikan solat. Okey, yang pertama sekali syarat sah solat iaitu menutup aurat. Wajib bagi seorang lelaki ataupun seorang wanita, perempuan, wajib menutup aurat. Okey, aurat bagi lelaki siapa tahu? Okey, Noaim, apa dia aurat bagi seorang lelaki? Dari pusat hingga lutut. Ya, betul. Aurat bagi seorang lelaki antara pusat hingga ke lutut. Okey, bagi wanita pula wajib menutup aurat seluruh tubuh badan kecuali muka dan juga dua belah tapak tangan. Okey, yang kedua, yakin masuk waktu. Kalau macam kita dekat sini, apabila kita terdengarnya azan, sudah menjadi satu tanggungjawab kita untuk menunaikan solat. Okey, yang ketiga, suci daripada najis, iaitu badan, pakaian dan juga tempat. Kita kena pastikan badan kita tu bersih, pakaian yang kita hendak pakai untuk menunaikan solat itu pun bersih dan juga tempat untuk kita menunaikan solat tersebut perlulah bersih. Dan yang keempat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Okey, seterusnya rukun solat. Rukun solat Ustazah bahagi. Okey, rukun solat Ustazah akan terangkan. Okey, rukun solat ada 3, iaitu rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li. Apakah yang dinamakan rukun qalbi? Rukun qalbi ni dia melibatkan hati, iaitu rukun yang wajib dikerjakan di dalam hati. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ni kita wajib baca tapi sekadar didengari oleh anak telinga kita sahaja, tak perlu didengari oleh orang lain. Okey, yang ketiga rukun fi'li, iaitu rukun yang wajib dilakukan oleh anggota badan, iaitu pergerakan lah. Okey, rukun qalbi ada niat dan juga tertib. Niat ni apabila kita lafaz usolli fardu subhi ra'ataini lillahi ta'ala, kita terus niat di dalam hati, sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua rukun qauli, iaitu takbiratul ihram, membaca al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat dalam tahiyat akhir. Dan yang kelima memberi salam. Okey, itu rukun qauli yang kita hanya sebut, yang hanya didengari oleh telinga kita sahaja. Yang ketiga iaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ni berdiri dengan betul, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dan juga duduk tahiyat akhir. Okey, semua dah siap bincang jawapan semua rakan-rakan kamu? Okey, baiklah, sekarang ni kita akan bincang jawapan berdasarkan situasi yang telah Ustazah berikan tadi, ya. Okey, situasi pertama. Okey, kumpulan 1, siapa nak baca jawapan? Iaitu apakah hukum solat bagi Ahmad? Saya Ustazah, tidak wajib solat, tapi kena beri penekanan
latihan dan juga galakan kepada dia untuk menunaikan solat. Okey, betul Nuain. Ahmad dia tidak wajib solat sebab dia belum balik. Iaitu kalau kita tengok syarat wajib solat tadi, yang pertama iaitu yang kedua tadi tu apa dia? Balik. Tapi sebagai seorang Muslim, Ahmad ni dia hendaklah belajar solat walaupun dia belum balik, tapi sebagai seorang Muslim kita kena latih, iaitu mak ayah Ahmad ni kena latih, kena didik Ahmad untuk menunaikan solat. Tidak kira lah sama ada dia belum balik ataupun dia sudah balik. Kalau dia sudah balik, sudah menjadi satu kewajipan dia untuk menunaikan solat. Okey, yang kedua, Linda dia tidak solat walaupun dia seorang Islam. Okey, apa jawapan dia? Kumpulan 2. Siapa nak wakil? Akmal, ada jawapan? Okey, baca jawapannya Akmal. Kawan-kawan nak dengar? Sebagai seorang Muslim, dia wajib solat tidak kira di mana dia berada. Betul. Linda sebagai seorang Islam wajib ke atasnya untuk menunaikan solat. Tidak kira dia ada dekat US ke, dia ada dekat Afrika ke, apatah lagi dia dekat Malaysia kan, bila dia duduk dengan mak ayah dia. So dekat sini wajib ke atasnya untuk menunaikan solat sebab dia seorang Islam. So sebagai seorang Islam wajib untuk menunaikan solat. Okey, situasi ketiga. Siapa nak wakil? Kumpulan 3? Siapa dia? Okey, Syuhada. Bagus kamu berani ya nak baca jawapan. Okey, apa hukum solat bagi ke atas jiran Amin ni? Dia seorang yang gila. Tidak wajib Ustazah. Kuat sikit Ustazah tak dengar lah Syuhada. Tidak wajib Ustazah sebab jiran Amin gila. Dan salah satu syarat wajib solat ialah berakal. Betul. Tidak wajib ke atas jiran Amin ni untuk menunaikan solat sebab dia gila. Syarat wajib untuk seorang individu itu wajib menunaikan solat iaitu apa dia? Dia hendaklah berakal. Okey. Seterusnya, situasi yang keempat. Kumpulan 4. Yang ni Ustazah tak nak minta wakil lah. Ustazah nak sebut nama je. Okey, Ustazah nak Zahra, wakil kumpulan. Okey, kamu nyatakan jawapan kamu. Sekiranya haid tamat pada waktu solat asar, maka wajib ke atasnya untuk menunaikan solat fardu asar dan juga mengqadakkan solat fardu zuhur. Ya, betul. Okey, disebabkan dia mandi wajib pada waktu asar, okey, jadi dia wajib qada solat zuhur dia. Iaitu waktu asar dia sudah suci daripada haid. Jadi solat asar pun dia kena qada. Solat asar pun dia kena solat dan solat zuhur pun dia kena qada. Okey, betul jawapan kamu. Okey, kumpulan yang terakhir, situasi 5. Ustazah nak Izzah bagi jawapan. Okey, apa jawapan kamu Izzah? Sekiranya seseorang wanita tu tak mampu untuk tunaikan solat kerana sakit bersalin, jadi hendaklah dia solat ikut kemampuannya, iaitu sama ada solat secara duduk atau berbaring ataupun berbaring menelentang atau melalui isyarat mata. Tapi kalau dia tak mampu juga untuk solat, maka wajib ke atasnya untuk qada solatnya itu kelak. Maksudnya bila dia mampulah untuk solat. Okey, betul, tepat sekali. Okey, Aminah ni dia lahir pada waktu subuh, iaitu pada pukul 6.45 pagi. Okey, bila dia wajib ke atasnya untuk menunaikan solat. Okey, tidak kira lah sama ada dia, kalau dia mampu, dia bolehlah menunaikan solat secara berdiri, secara biasa. Jika dia tidak mampu, dia boleh melakukan solat secara duduk, dan kalau dia tak mampu lagi secara baring, dan kalau tak mampu lagi hanyalah isyarat mata. Dan jika dia memang betul-betul tak larat dan tak mampu ni untuk menunaikan solat, dia wajib untuk qada dia punya solat dia tu apabila dia sudah suci daripada nifas. Okey, setakat okey semua faham bagi syarat sah, syarat wajib dan juga rukun-rukun solat. Okey, saya harap kamu faham pembahagian ataupun komponen-komponen yang terdapat dalam 3 topik utama ni. Okey, seterusnya kita akan pergi ke latihan yang seterusnya. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita dah selesai dengan aktiviti pertama kita sebentar tadi. Jadi kita sambung pula ke aktiviti yang kedua. Jadi macam mana tu? Okey, aktiviti yang kedua ni Ustazah akan fokus kepada syarat sah solat. Yang kita dah pernah pelajari sebelum ni. Ingat lagi tak?
Okey, ingat lagi, terbaik. Okey, jadi untuk aktiviti kali ni, Ustazah ada sediakan 5 jenis permasalahan yang mana kalian perlu selesaikanlah. Permasalahan berdasarkan syarat sah solat. Okey, jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi dan untuk aktiviti kedua ni, Ustazah buat melalui platform Padlet. Pernah dengar ke Padlet? Okey, tak pernah dengar? Okey, tak apa. Ustazah akan tunjuklah lepas ni. Alhamdulillah. Okay. Jadi dekat belakang Ustazah ni, Ustazah dah tayangkan dekat skrin Padlet yang Ustazah dah sediakan. Okey. Dan kalau kita tengok dekat Padlet tersebut, Ustazah dah sediakan 5 kotak bersama 5 permasalahan yang Ustazah dah tetapkan mengikut kumpulan lah. Okey. Jadi permasalahan tersebut kamu jangan risau, ia berdasarkan syarat sah solat. Yang mana kita dah pelajari dah sebelum ni. Kira macam ulang kaji lah. Okey, jadi link Padlet ni Ustazah dah letakkan dekat Google Drive kelas kita. Okey, jadi kamu semua boleh buka dekat komputer di hadapan kamu semua tu. Gunakan kemudahan yang ada dalam makmal komputer kita ni dan kamu semua boleh bukalah link Padlet tu dan jawab. Jawab macam mana? Kalau kamu semua perasan dekat dalam kotak tu ada bahagian komen kat bawah. Ada bahagian komen, jadi kamu semua boleh bincangkan jawapan, apa hukumnya, penerangan huraian mengenai hukum tersebut, mengenai permasalahan tersebut dalam ruangan komen tu. Okey, bincangkan dalam kumpulan. Ustazah bagi masa selama 3 minit dan selepas 3 minit nanti Ustazah akan panggil wakil setiap kumpulan untuk bentangkanlah jawapan. Alright, faham ke? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, boleh berbincangkan sekarang. Okey, Alhamdulillah. Masa dah tamat. Okey, 3 minit dah berlalu. Jadi Ustazah nak wakil setiap kumpulan bersedia. Okey, Ustazah nak panggil je ni. Okey, bersedia ya. Okey, kita teruskan untuk kumpulan pertama. Siapa? Ustazah nak... Okey, Syuhada. Silakan. Okey, saya wakil kumpulan 1. Okey, berdasarkan permasalahan yang diberikan, disebabkan situasi tersebut adalah pada waktu malam. Okey, Ahmad dengan kawannya boleh cari bintang Scorpio. 3 bintang yang duduk selari itu menunjukkan arah barat. Okey, Alhamdulillah. Masya Allah, terbaik. Ahsanti. Sangat jelas penerangannya. Okey, jadi untuk wakil kumpulan kedua pula. Okey, Ustazah nak siapa Okey, Arifah nak. Okey, Arifah silakan. Ya Ustazah, saya wakil kumpulan 2. Berdasarkan permasalahan yang diberikan, sah sekiranya solat mereka sekiranya lawungan azan itu adalah khas untuk zon ataupun kawasan mereka pada waktu itu. Tetapi sekiranya mendatangkan keraguan, Ramli dan juga kawan-kawannya, mereka perlu mengkhodorkan solat maghrib tersebut. Okey, terbaik. Nampaklah kumpulan kamu semua bekerjasama untuk jawab permasalahan ni. Okey, terbaik. Okey, jadi untuk kumpulan yang ketiga. Siapa Okey, Eza boleh Eza? Okey, Alhamdulillah, teruskan. Silakan. Saya wakil kumpulan 3. Okey, berdasarkan permasalahan yang diberikan, Aisyah wajib mengqadakkan solat zuhurnya kerana dia dikira sebagai sengaja melewatkan solat. Okey, Masya Allah, Santi. Mumtaz. Okey, terbaik. Okey, penerangannya sangat jelas dengan huraiannya. Okey, jadi untuk kumpulan yang keempat, Ustazah nak laki pula lah. Okey, laki Ustazah nak Nuaim. Okey, Nuaim silakan. Saya wakil kumpulan 4. Berdasarkan permasalahan yang diberikan, batal solatnya. Solatnya akan sah sekiranya Afif boleh mengalihkan anaknya semasa solat dengan syarat tidak melebihi 3 kali pergerakan secara berturut-turut. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Okey, terbaik. Nampak kamu semua jelas dan faham. Okey. Okey, seterusnya untuk kumpulan terakhir. Kumpulan terakhir, kumpulan 5. Okey, siapa ni? Akmal. Okey, Akmal silakan. Ya Ustazah, saya wakil kumpulan 5. Berdasarkan soalan yang Ustazah berikan, solat dia terbatal
dan dia perlu menukar pakaian yang lebih sesuai dan solat semula. Okey. Alhamdulillah, jadi Ustazah nampak untuk aktiviti kedua ni, Ustazah nampak kamu semua jelas dan faham berkenaan syarat sah solat. Okey, jadi Ustazah harap kamu semua dapat serba sedikit ilmu berkenaan cara-cara ataupun cara-cara nak menyelesaikan masalah bagi setiap permasalahan dalam topik syarat sah solat kita ni. Okey, dan kamu semua dapat praktikkan dan amalkan dalam kehidupan harian, insya-Allah. Okey, murid-murid, seterusnya, aktiviti seterusnya kita akan buat satu pembincangan dalam kumpulan. Okey, sekarang dekat tangan Ustaz ni ada sampul surat. Dalam sampul surat ni ada pembahagian rukun-rukun solat. Okey, Ustaz nak wakil kumpulan datang dekat Ustaz, ambil setiap kumpulan beberapa sampul surat. Okey, kumpulan 1. Okey, kumpulan 2 sini. Okey. Kumpulan 3. Okey, baik. Murid-murid semua, dalam sampul surat tu ada rukun solat. Okey, dekat depan ni Ustaz dah buat satu kotak. Dalam tu ada 3 pembahagian rukun solat. Yang pertama, rukun qauli. Yang kedua, rukun fi'li. Dan yang ketiga, rukun qalbi. Okey, jadi sekarang ni dalam kumpulan 3 minit Ustaz bagi untuk kamu bincangkan apa yang kamu dapat tu, untuk kamu kelaskan dalam kotak yang Ustaz dah tulis kat depan ni. Okey, terus. Okey semua, masa dah tamat. Ustazah nak panggil wakil kumpulan 1 untuk bentang dekat depan. Okey, siapa wakil kumpulan 1? Okey, Nuaim. Okey, bentang dekat depan. Okey, silakan. Saya wakil kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 mendapat rukun qauli. Rukun qauli bermaksud satu rukun yang perlu dilafazkan di dalam solat dan sekurang-kurangnya didengari oleh telinga sendiri. Okey, antara contoh rukun qauli yang terdapat di dalam solat ialah yang pertama, melafazkan takbiratul ihram dengan jelas, dan yang kedua, membaca surah Al-Fatihah, dan yang ketiga, membaca tahiyat akhir, dan yang keempat, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat akhir, dan yang terakhir sekali ialah memberi salam di dalam salam yang pertama. Okay, itu bermaksud, itu ialah rukun qauli. Okey Nuaim, ente mumtaz. Tahniah kepada kumpulan 1. Kemudian, okey Ustazah nak panggil wakil kumpulan kedua. Siapa? Arifah. Okey, ta'al. Bisur'ah. Ustazah, saya wakil kumpulan 2. Okey, rukun yang kumpulan kami dapat iaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ni rukun yang dilakukan oleh perbuatan, iaitu dengan menggunakan anggota badan. Okey, contohnya qiyam, iaitu berdiri tegak. Yang kedua, i'tidal, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, dan juga duduk tahiyat akhir. Masya Allah, ahsanti Arifah. Ustazah bangga dengan kamu sebab kamu faham apa yang kamu belajar. Dan tahniah juga kepada kumpulan yang kedua. Okey, seterusnya Ustazah nak panggil kumpulan yang ketiga. Okey, siapa pula kumpulan ketiga? Okey, Zara, wakil kumpulan ketiga. Dipersilakan ke hadapan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya wakil dari kumpulan 3. Rukun yang kumpulan saya dapat adalah rukun qauli. Rukun qauli ini adalah rukun yang hanya memerlukan niat dalam hati sahaja tanpa melibatkan anggota badan yang lain. Sebagai contoh, niat dan juga tertib. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Aywa, ahsanti Zara. Dan tahniah juga kepada kumpulan yang ketiga. Okey, nampaknya semua murid hari ini dah cukup faham dengan pembahagian rukun solat. Betul? Okey.
Dan Ustazah harap semua bolehlah amalkan dalam kehidupan seharian kamu. Baik kelas, sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, Ustazah dah sediakan 5 soalan dalam satu kuis. Ustazah namakan dia kuis kilat. Sebab dia merangkumi ke semua subjek yang kita dah pelajari hari ini. Okey, semua dah sedia? Okey, bagus. Alhamdulillah. Baik, soalan yang pertama, semua boleh tengok dekat papan putih ni, skrin yang Ustazah dah tunjuk ni. Soalan yang pertama, suci daripada hadas kecil dan besar merupakan A. Syarat solat, B. Syarat sah solat, C. Syarat wajib solat, dan D. Perkara yang membatalkan solat. Yang mana satu? Syarat sah solat. Okey, betul. Baik, kita pergi ke soalan yang kedua. Rukun solat ada berapa perkara? Saya Ustazah. Jawapan dia 12 perkara. Terima kasih kerana mencuba. Betul. Betul 12, tapi kurang tepat. Ada berapa sebenarnya? Ada? Saya Ustazah. Okey, silakan Zahra nak cuba. Rukun solat ada 13 perkara. Ada 13 perkara. Rukun solat ada 13 perkara. Baik. Ustazah nak ingatkan balik. Rukun solat ada 13. Yang akhir sekali iaitu apa dia? Tertib. Ya, tertib merupakan satu daripada rukun solat. Kerana ingatlah, tanpa tertib kita akan solat tanpa mengikut susunan yang betul. Jadi, tertib merupakan satu daripada rukun solat. Okey, soalan yang ketiga. Perkara ke-9 rukun solat ialah A. Duduk ketika membaca tahiyat akhir, B. Membaca tahiyat akhir, C. Sujud serta tamakninah, dan D. Duduk ketika membaca tahiyat awal. A. Duduk ketika membaca tahiyat akhir. Betul ke? Betul. Jadi perkara ke-9 rukun solat ialah duduk ketika membaca tahiyat akhir. Baik, soalan yang keempat. Rukun qauli ialah rukun A. Wajib solat, B. Wajib berniat ketika hendak solat, C. Perbuatan wajib dalam solat, dan D. Wajib melafazkan dengan suara sekadar didengar telinga sendiri. Rukun qauli ialah rukun yang mana ni? Syuhada, sila jawab. Yang mana? A ke, B ke, C atau D? Jawapan dia D, Ustazah. Wajib melafazkan dengan suara sekadar didengar telinga sendiri. D. Baik, kita tengok. Wajib melafazkan dengan suara sekadar didengar telinga sendiri. Okey, betul. Itu adalah rukun qauli. Okey, soalan yang terakhir. Berikut merupakan syarat sah salat kecuali A. Baligh, B. Berakal, C. Suci daripada najis pada anggota badan, pakaian dan tempat solat, dan D. Suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Jadi yang mana satu ni? A ke, B atau C atau D? C. Yang mana paling panjang sekali? Yang mana tu? C. Yang warna biru. Okey. Berikut merupakan syarat sah solat kecuali suci daripada najis pada anggota badan, pakaian dan tempat solat. Betul? Okey, betul. C jawapan dia. Okey, maka kita dah mengakhiri kuis ni. Sebelum tamat dan masa kita bertinggal sikit lagi, Ustazah minta seoranglah wakil untuk cerita secara ringkas apa topik yang kita dah pelajari pada hari ini. Okey, siapa nak wakil? Saya Ustazah. Okey, silakan. Akmal. Hari ini kita belajar tentang syarat wajib solat, syarat sah solat dan juga 13 rukun solat. Syarat wajib solat ni ialah syarat yang mewajibkan kita solat, iaitu baligh, berakal, Islam. Okay, syarat sah solat ni pula ialah syarat yang menyebabkan solat kita itu sah. Contoh dia macam suci daripada najis, dan juga 13 rukun yang kita bagi kepada 3, iaitu rukun qauli, rukun fi'li dan juga rukun qalbi. Masya Allah, berikan satu tepukan. Terima kasih kepada Akmal kerana mewakili rakan-rakan sekelas. Ustazah akan letak satu stiker dekat scoreboard Akmal sebagai reward lah, sebagai ganjaran untuk hari ini. Sebelum kita tutup kelas hari ini, Ustazah nak ingatkan
buat latihan pengukuhan yang Ustazah akan edarkan sekejap lagi. Dan boleh hantar pada kelas minggu hadapan. Okey, insyaAllah semoga berjumpa lagi pada minggu depan. Kita sudahi kelas pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Okey, jazakumullahu khairan. Terima kasih, semoga jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.